Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, Okey, hari ini kita sambung kepada pembelajaran kita untuk bab 2 lagi, iaitu dalam tajuk perluasan kuasa British di Melaka. Kita dah belajar perluasan kuasa British di Pulau Pinang, di Singapura dan yang ni di Melaka. Ni antara tajuk lah untuk bab 2 lah. Okey. Macam kita tahu, Melaka sebelum tu dijajah oleh pihak British, kan? Pihak Portugis. Selepas tu diambil alih oleh pihak Belanda. Dan sesungguhnya berlaku pakatan antara British dan Belanda untuk mengambil alih Melaka untuk ditukarkan daripada tanah jajahan Belanda kepada tanah jajahan British. Dan dia mempunyai beberapa faktor kenapa berlakunya pakatan British Belanda. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, faktor yang pertama iaitu menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan dengan Singapura. Yang ni faktor yang pertama. Pertikaian ni maknanya perbalahan, pertelingkahan, perebutan. Kita boleh buat apa-apa maksud berkaitan dengan pertikaian. Okey, yang tengok pendudukan British di Singapura menimbulkan pertikaian yang menyebabkan hubungan British dan Belanda di alam Melayu semakin tegang, iaitu di Singapura. Sebab Singapura dia berdekatan dengan Indonesia. Dan Indonesia tu macam kita tahu dia adalah tanah jajahan pihak Belanda. Dan benda tu bila Singapura diambil alih oleh pihak British, benda tu mendatangkan kerisauan oleh pihak Belanda. Dibimbang British tu akan pergi ke Indonesia untuk meluaskan tanah jajahan. Di situ berlakulah pertikaian, beberapa pertikaian mereka. Dan British berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat. Ini antaranya memajukan dalam bidang perdagangan. Perdagangan. Awak ingatlah, Singapura ni maju dalam bidang, tak ada bidang lain, bidang perdagangan. Sebab dia mempunyai apa? Siapa tahu? Singapura mempunyai apa? Siapa ada dalam ni? Siapa tahu? Singapura ni dia mempunyai apa? Dia maju dalam bidang perdagangan sebab dia mempunyai siapa tahu? Boleh jawab? Tak nak jawab pun tulis ke? Type dekat ruangan chat ke? Pelabuhan cikgu. Mempunyai pelabuhan yang strategik. Betul lah. Mempunyai pelabuhan yang strategik. Bila soalan tanya, kenapa Singapura ni maju dalam bidang perdagangan, kalau jumpa soalan, macam-macam soalan lah. Jawab, mempunyai pelabuhan yang strategik. Strategik tu jangan tinggal perkataan strategik. Sebab banyak negara yang mempunyai pelabuhan, tapi adanya pelabuhan yang tak strategik. Melaka Singapura ni dia punya pelabuhan yang strategik, iaitu di tengah-tengah laluan perjalanan antara barat ke timur ataupun timur ke barat ataupun China ke India ataupun India ke China. Awak boleh jawab mana-mana satu. Semua jawapan tu betul. Dan British bertekad pertahankan kedudukan Singapura dan British yakin Singapura menjadi pelabuhan bebas dalam dan pengkalan tentera yang penting di alam Melayu. Ini antara. Dan Belanda mendakwa Singapura berada di bawah lingkungan pengaruhnya. Lingkungan pengaruhnya ni maknanya kawasan dah. Kawasan jajahan lagi. Kawasan jajahan. Kawasan jajahan lagi. Dia claim Singapura tu masih lagi di bawah kawasan jajahan Belanda. Sebab tu berlaku pertikaian. Dan Belanda menuntut maknanya minta British berundur daripada Singapura. Tapi benda tu British tak nak lah sebab Singapura ni kawasan penting bagi ekonomi mereka. Dan Belanda bimbang kemajuan Singapura jejaskan perdagangan di Betawi. Betawi tu di Indonesia. Bila Singapura buka pelabuhan,
Kebanyakan pedagang dia tak pergi dah Betawi sebab Betawi tu jauh lagi. Dia akan lalu melalui Singapura sahaja untuk pergi ke timur. Contoh nak pergi ke China. Okey. Itu faktor yang pertama. Okey, faktor yang kedua iaitu dasar persahabatan British dan Belanda berkaitan dengan Singapura. Dan persahabatan di Singapura ni penting kerana kedudukan Belanda berdekatan dengan Britain. Kedudukan yang ni merujuk kepada di Eropah. Kena faham. Merujuk kepada di Eropah. Di Eropah. Peta, kalau kita tengok peta Eropah tu memang Belanda dan Britain tu berdekatan. Sebab jika dia bergaduh di Asia Tenggara, benda ni kesan dia akan bawa kepada di Eropah dan menyebabkan kedua-dua negara tu bergaduh juga. Dan benda tu mereka nak elakkanlah daripada berperang. Dan British mengambil pengalaman semasa Perang Napoleon, iaitu Perancis menjadikan Belanda sebagai penggalang menyerang Britain pada tahun 1795. Ini pengalaman mereka. Mereka tak nak benda ni berulang balik. Dan Belanda perlu berbaik-baik dengan British untuk menjaga tanah jajahan Belanda di timur semasa Perang Napoleon. Dan benda ni sebab salah satu mereka tak nak berulang lah, mereka tak nak berperang lagi. Sebab tu mereka nak berbaik-baik. Ini antara faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, penyelesaian untuk perdamaian. Jadi mereka cari jalan penyelesaian, iaitu melalui, macam kita tahu, kalau kita nak cari satu jalan penyelesaian, mesti ada perjanjian hitam putih. Okey, contohnya Belanda dan British mahu elakkan peperangan. Dan Belanda tidak mahu terbeban dengan masalah keuangan dengan yang semakin lemah selepas Perang Napoleon. Sebab macam kita tahu, berperang ni akan menyebabkan berlakunya kerugian. Tak kiralah belah pihak yang menang atau pihak yang kalah, memang akan berlaku kerugian juga. Walaupun pihak menang tu dia dapat kawasan, tapi dia juga akan berlaku kerugian. Dari segi tentera, dari segi kewangan, sama. Dan benda ni mereka tak naklah berperang. Sebab bila berperang akan mengalami kerugian dari segi wang ringgit ataupun nyawa. Dan oleh itu penyelesaian mereka mesti dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian. Ni contoh gambaran lah. Mereka nak satu perdamaian lah. Dan mereka kena cari jalan resolusi ataupun penyelesaian untuk menyelesaikan isu antara British dan Belanda di Asia Tenggara. Dan apa mereka buat?